topik malam ni mengenai old school dan generasi 5G, di mana saya mendapat aspirasi untuk bercakap mengenai tajuk ini adalah tentang seorang ayah yang bertanya kepada saya apa yang boleh beliau nasihatkan kepada 3 anaknya, di mana sebahagian besar daripada mereka adalah engineer. Oleh kerana Pulau Pinang sedang berkembang pesat, banyak kilang-kilang yang kembali dibuka, maka tawaran kerja di Pulau Pinang bagi sektor perkilangan, terutama kumpulan pekerja mahir, sangat meningkat tinggi. Oleh kerana kilang dibuka secara berperingkat-peringkat, ada kilang yang telah mula dibuka pada penghujung tahun lalu, ada yang mula dibuka pada April dan sekarang mula dibuka. Apa yang berlaku dalam fenomena adalah anak-anak muda mula melompat. Berarti kata seorang ayah, beliau merasa runsing kerana anaknya berpindah ke 3 buah tempat pekerjaan yang berbeza dengan pangkat yang sama, tapi kerana tawaran gaji. Berarti dari kilang pertama pergi ke kilang kedua kerana ada kenaikan gaji RM300. Tapi bila ada datang kilang baru yang dibuka pada bulan April, dia menawarkan RM300 lebih tinggi daripada harga gaji engineer biasa daripada kilang pertama yang dibuka pada bulan Disember. Dan sekarang pada bulan Ogos dan September, lebih banyak kilang-kilang dibuka di Pulau Pinang dan mereka menawar kenaikan RM500 lagi daripada harga pasaran. Ini menjadikan trend di Pulau Pinang, terutama mereka yang bekerja dalam sektor kanan, saya sebut sebagai yang paling dicari apabila kilang mula beroperasi, adalah anak muda mula berpindah pekerjaan kerana tawaran gaji. Hingga sebahagian daripada anak muda tidak meneliti profil tempat mereka bekerja. Pertama, sama ada mereka meninggalkan RM500 itu berbaloi ataupun tidak. Jadi tanya seorang bapa pada saya, apa yang perlu beliau unjurkan. Saya kata keadaan yang sama berlaku pada tahun 1999 hingga tahun 2002, di mana selepas saja ekonomi Malaysia merudum kerana apa yang dipanggil kejatuhan mata wang Asia, di mana hampir 1 juta orang kehilangan pekerjaan. Data daripada Jabatan Perangkaan mengatakan sekitar 500 ke 700 ribu. Tapi sebagai orang yang berada dalam industri, dan pada waktu itu saya mengendalikan bilik berita, saya yakin angka yang tidak didaftar bercampur dengan angka yang didaftar pada 1998, kira-kira 1 juta orang telah kehilangan pekerjaan. Dan pada masa yang sama juga, apabila industri kembali berkembang, banyak syarikat memulakan operasi dengan siapa yang memulakan dulu, yang berani dulu masuk ke pasaran, menawarkan gaji berdasarkan apa yang mereka jangka terhadap ekonomi. Jadi berarti pada waktu itu, seorang wartawan yang mempunyai pengalaman 5 tahun, seorang penerbit yang mempunyai pengalaman 5 tahun, seorang penerbit yang dianggap berada dalam senarai terbaik, boleh kalau ada 5 tahun pengalaman dalam media, boleh memperolehi gaji antara RM6,000 ke RM7,000, itu harga pasaran. Tetapi bila datang tahun 2001, lebih banyak syarikat-syarikat menjadi agresif dalam pekerjaan. Mereka mula menambahkan antara RM500 ke RM1,000. Berarti harga range gaji bagi penerbit yang telah 5 tahun bekerja, yang ada pengalaman muda dan mempunyai reputasi yang baik, maka dinaikkan ke RM8,000. Saya berada dalam zaman di mana kita set up team, kita boleh menyenaraikan kepada bos kita siapakah yang terbaik dalam pasaran untuk kita ambil dan berapa kos untuk memancing mereka menyertai pasukan kita. Jadi pada waktu ini tuan-tuan, orang semua memikirkan tentang gaji. Yang saya bagi tahu, kata bagi anak muda yang memulakan kerjaya, terutama 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, sekiranya anda memulakan pekerjaan anda dengan melihat kepada gaji yang diperolehi, kepada berapa banyak keuntungan kewangan, berarti mentaliti anda akan terjejas kerana anda akan melihat pekerjaan adalah gaji. Yang mana kalau anda lihat bagi orang lama, terutama kalau anda memburu apa yang Jack Ma senaraikan berdasarkan pengalaman beliau 30 tahun membangunkan dirinya dan juga syarikatnya. Kata Jack Ma, 10 tahun pertama adalah kenali prestasi anda dan dedahkan diri anda kepada sebanyak mungkin pengalaman. Lebih tinggi risiko pekerjaan, lebih banyak pengalaman yang anda capai, anda sedang membina tanda harga. Jadi kata Jack Ma, 10 tahun pertama, benalah keupayaan diri anda, bina reputasi diri anda supaya anda boleh membina tanda harga. Dan pada waktu yang sama tuan-tuan, dalam pekerjaan, bukanlah gaji yang anda perolehi. Sebab itu saya selalu menasihatkan anak-anak muda, apabila anda menyertai satu syarikat yang ada potensi, bagaimana anda membaca profil syarikat tersebut. Ada orang yang pergi kerana dia melihat syarikat tersebut telah memperolehi tender yang besar. Berarti kalau sekarang ni,
Syarikat-syarikat yang menyambung semula projek MRT, LRT atau apa sahaja projek yang memerlukan kejuruteraan tinggi, dan kemudian projek tersebut akan berkembang dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Maka itu adalah syarikat yang akan memberikan banyak cabaran, kerana satu adalah mereka akan meneruskan projek terbengkalai, memulakannya dalam pasokan yang menyambung kerja yang terbengkalai atau memulakan pasokan peneroka. Syarikat-syarikat begini biasanya akan membayar gaji yang bukanlah dipanggil sebagai tip-top dalam market. Kerana satu adalah mereka adalah syarikat tersenarai atau syarikat yang melihat potensi projek pembangunan mereka antara 5 hingga 10 tahun. Dan selalunya, anak-anak muda akan mula memilih syarikat yang membayar banyak gaji. Ini adalah pengalaman saya, tuan-tuan. Apabila saya berpindah daripada utusan ke Astro pada tahun 94 ke 96. Oleh kerana Astro baru ditubuhkan. Mereka mahukan tenaga kerja yang cepat. Saya bawa slip gaji untuk pergi ke interview. Oleh kerana mereka dah berpuas hati dengan data, tuan-tuan. Mereka menawarkan kenaikan gaji 120% bagi membolehkan saya meninggalkan kumpulan utusan dan menyertai Astro. Tapi waktu tu bukan gaji yang saya pilih, 120%, iaitu saya dapat gaji lebih kurang dalam 1,800 di Astro, di utusan. Dan Astro menawarkan gaji 4,000 dengan 2 bulan contractual bonus dan 1 bulan ex gratia dalam agreement. Bagi menjamin daya tarikan, ditawarkan insurans 35,000 plus 15,000 bagi penyakit kritikal, cover diri, isteri dan keluarga. Tarikan-tarikan ni dah lama saya lalui, dan saya waktu tu saya memilih Astro kerana saya fikir ini adalah televisyen satelit yang pertama, dan saya dipilih untuk berada dalam apa yang dipanggil sebagai kandungan Melayu yang beroperasi dengan lesen baru. Kerana kalau saya menyertai syarikat TV yang lain, kita tertakluk di bawah akta lesen yang lama, iaitu akta penyiaran, akta mesin cetak, akta hasutan dan akta fitnah. Tetapi oleh kerana televisyen satelit diberi banyak kelonggaran, maka saya fikir itu adalah pekerjaan yang sesuai. Membina reputasi, tuan-tuan, untuk membolehkan kita mencapai di mana orang mencari kita dalam pasaran. Saya bukan cakap besar, tuan. Tak ada pekerjaan yang saya berpindah kemudiannya kerana saya mencari pekerjaan. Selepas saya berpindah dalam 6 syarikat, kesemua adalah ditawarkan untuk menyertai. Yang selalu saya nak nasihatkan kepada generasi muda, untuk membolehkan anda berada di meja rundingan, anda tidak datang dengan menjanjikan sesuatu kepada syarikat tempat anda bekerja atau terpaksa bercerita sesuatu yang berlebih-lebihkan diri anda untuk mendapat pekerjaan. Pekerjaan yang baik adalah apabila anda telah mencapai reputasi dan anda dibawa ke syarikat yang baru atas tawaran reputasi, dan anda menyertai syarikat baru kerana anda melihat reputasinya, yang dipanggil sebagai R calculated ataupun R calculation, di mana pengiraan R, di mana kita melihat reputasi kita, mampukah kita memenuhi cabarannya ataupun kita orang yang memang mahukan cabaran tersebut. Yang kedua adalah reputasi tempat yang kita bekerja, sama ada cabaran pekerjaannya akan membentuk, memberi lebih dinamik kepada kita. Kerana Astro adalah sebuah syarikat multinasional, dan saya akan berpeluang dengan bekerja. Pada waktu saya pergi itu, Astro hampir disertai oleh 6 hingga 8 warga negara seluruh dunia. Ketika saya sampai tu, walaupun saya antara pioneer awal, bawah daripada 50 yang pertama menyertainya, kemudian kita tahu bahawa Astro juga membawa banyak pekerja mahir daripada teknologi televisyen satelit, daripada Australia, daripada New Zealand, daripada Scotland, daripada Ireland, daripada Amerika, daripada Filipina, dan juga yang terbaik daripada pasaran-pasaran negara Eropah. Ini memberikan saya lebih ruang untuk mempelajari apa yang dipanggil sebagai multi-technical. Jadi saya memilih meninggalkan utusan bukanlah kerana saya meninggalkan sebuah syarikat tradisional dan kemudian pergi kerana tawaran gajinya 120% lebih tinggi, kerana saya menerima tawaran di Singapura. Berarti saya pergi ke Singapura, dan di Singapura lah mereka menguruskan dan mengatakan setelah balik pada Singapura, saya akan diminta masuk segera. Tapi bila dah lama saya bekerja dengan 6 syarikat besar, dan saya tahu bagaimana nasihat kepada generasi old school, di mana pada zaman saya, ramai orang menyertai berpindah kerana mereka mahukan gaji yang lebih baik. Tetapi akhirnya mereka menyertai syarikat yang tidak akan memberi persekitaran kerja yang lebih baik. Ada syarikat yang sangat struggle, berarti dia gamble card, dia letak je duit dia
dalam industri televisyen pada waktu itu 50 juta, 40 juta ke 50 juta mereka memulakan perniagaan dan mereka gamble untuk mengalahkan tempat yang lain dengan harapan membeli tenaga kerja yang berprestasi tinggi. Kerana pada waktu itu para pelabur televisyen tidak semuanya orang yang faham tentang industri. Mereka orang yang memiliki wang dan mereka tahu industri televisyen menawarkan periklanan antara 1 hingga 1.5 bilion ringgit. Jadi semua orang nampak bilion-bilion ringgit dan dia nampak pekerja dalam sektor industri adalah alat bagaimana mereka ingin meraih pendapatan iklan. Jadi pada waktu itu untuk membina pasukan, mereka akan mencari beberapa orang yang dianggap sebagai best player. Best player akan masuk dan best player akan menawarkan pasukannya. Berarti best player akan membina pasukannya. Dan syarikat akan mengatakan ya dan ya. Tapi akhirnya tuan-tuan, kita berada dalam satu syarikat yang sebenarnya memasuki pasaran dengan perjudian. Begini tuan-tuan, apabila mereka memiliki lesen penyiaran, banyak syarikat akan berharap mereka akan mendapat lesen telco. Ini adalah apa yang berlaku pada awal tahun 2000-an. Dalam industri penyiaran, banyak syarikat mahukan mereka ada TV supaya penyiaran, memiliki lesen penyiaran akan memberi mereka lebih nilai ketika mereka memohon lesen telco daripada kerajaan. Dan oleh kerana banyak syarikat menggambarkan sekiranya mereka mempunyai lesen penyiaran, mereka mempunyai saluran berita, mereka mempunyai pengaruh ke atas penonton. Mereka akan mempunyai hubungan baik dengan kerajaan kerana pengaruh mereka sebagai media massa. Jadi kerana pengaruh sebagai media massa juga akan membenarkan mereka mendapat lesen telco. Jadi banyak syarikat yang kemudiannya mengambil pekerja-pekerja yang melihat gaji. Mereka tahu dengan RM7,000 mereka bekerja dalam company yang mempunyai profil yang baik. Tapi dengan RM8,500 mereka pergi kepada syarikat yang sebenarnya gajinya bagus tapi profilnya dicurigai. Jadi apabila kita kenal investornya adalah investor yang kita tahu tiada latar belakang penyiaran, mempunyai modal pusingan untuk buang dalam sektor televisyen 50 juta. Apalah ada bagi sebuah syarikat yang kita tahu mempunyai nilai tunai antara 1 hingga 2 bilion ringgit dalam pelbagai industri yang mereka telah kuasai. Kita faham bahawa 50 juta yang mereka masuki hanyalah kerana mereka ingin mengumpan untuk mendapat lesen telco. Kerana lesen telco membolehkan mereka memiliki lesen operasi telefon bimbit yang sedang berkembang pada waktu itu. Jadi oleh kerana ramai kawan-kawan saya yang tak faham trik ni, mereka telah meninggalkan syarikat yang mempunyai prestasi dan pergi pada syarikat yang sedang berjudi dalam industri. Dan akhirnya selepas tahun, apabila syarikat-syarikat ini gagal mendapat lesen telco dan syarikat-syarikat ini tidak mendapat sebarang lagi manfaat dalam industri digital, kerana mereka ditewaskan oleh syarikat-syarikat yang lain, maka bermulalah di mana gaji lambat dibayar. Syarikat sendiri yang menyiarkan kabar angin akan ditutup supaya pekerja boleh berhenti dan mencari kerja lain dan syarikat tak perlu membayar pampasan. Dan akhirnya, operasi syarikat musnah begitu saja. Jadi kepada generasi muda yang saya sebut 5G, berhati-hati kerana sebahagian daripada anda yang menerima gaji RM1,800, anda bekerja dalam sebuah syarikat yang mempunyai profil yang sangat bagus dan anda tahu 3 tahun ke 5 tahun pertama bekerja, anda akan terdedah kepada banyak pengetahuan. Apabila saya menyertai Astro, matlamat utama saya adalah kerana saya bekerja daripada media cetak yang sangat terikat dengan akta media cetak, akta penyiaran dan juga akta rahsia, macam-macam akta lah. Hingga saya ingin merasa apa itu bekerja dalam televisyen satelit yang pada waktu itu kedudukannya tu belum kedudukannya dari segi perundangan penyiaran sangat bebas dan belum nampak sekatan-sekatan yang akan dikenakan. Dan yang kedua adalah saya tahu bahawa mereka membawa masuk begitu banyak pekerja asing. Waktu saya mula masuk tu tuan-tuan, saya bekerja dengan salah seorang penjuru kamera yang terbaik daripada Ireland, Ian Fleming. Saya dapat belajar banyak daripada dia. Jadi saya fikir bila saya memilih untuk pergi dengan membuat perkiraan bahawa satu adalah saya ingin menyertai televisyen. Yang kedua, kalau saya ingin menyertai televisyen, saya ingin bekerja dengan tenaga kerja yang terbaik di dunia. Dan saya dapat bekerja dalam tim saya itu hanya ada 2 Melayu. Saya punya bos adalah seorang kacukan New Zealand. Ibunya adalah seorang Inggeris dan bapaknya adalah seorang Maori. Namanya Pere Matai. Yang mempunyai pengetahuan hampir 20 tahun dalam industri televisyen. Kemudian saya ada ketua lagi, Persis Tozer, seorang yang pernah mengendalikan bilik berita BBC. Dan saya bekerja dengan pasukan-pasukan yang kemudian memberi saya banyak pengalaman. Dan saya fikir kata 3 tahun di Astro telah menaikkan gandaan nilai kerja saya. Saya bekerja. Dan apa yang menjadikan saya berpindah ke NTV7 adalah mereka berfikir bahawa
dengan mengambil seorang yang telah memahami teknik penghasilan produk dokumentari yang bagus kerana telah bekerja dengan cameraman British, bekerja dengan penerbit yang pernah berkhidmat dengan BBC, bekerja dengan supervisor yang datang daripada New Zealand, maka NTV7 menawarkan gandaan 50%. Jadi bila saya berpindah ke NTV7 dengan gandaan gaji 50% daripada apa yang saya perolehi daripada Astro, dan kemudian begitulah saya berpindah seterusnya. Apa juga yang saya suka, saya nak ingatkan kepada anak-anak muda yang berada, bahawa anda menentukan reputasi anda, dan reputasi anda dibayar di meja rundingan apabila anda melihat dua perkara, iaitu orang yang menawarkan anda pekerjaan, mereka melihat reputasi anda, dan anda menerima majikan baru kerana anda melihat reputasi syarikat. Berarti apa yang sedang berlaku di Pulau Pinang sekarang, di mana semua orang melompat dan melompat dan melompat kerana lebih gaji 500 lebih, adalah kerana syarikat-syarikat ingin memulakan sesuatu dengan segera. Dan akhirnya mereka memilih pekerja pun, apa yang mereka sebut sebagai asal ada dan masuk. Tetapi apabila syarikat mulai stabil, ini yang terjadi banyak syarikat yang dipanggil sebagai, dia panggil easy come, easy go. Dalam satu kaedah pengurusan, di mana sistemnya telah terguna pakai. Tuan-tuan kena ingat, sistem ini terguna pakai sejak tahun 90-an, hujung 90-an dan 2000-an. Di mana syarikat menawarkan gaji yang tinggi pada anda. Tetapi syarikat yang sama kemudian akan mengenakan kepada anda syarat prestasi yang sangat ketat. Sama ada anda ditawarkan tetap ataupun ditawarkan kontrak, dia mengenakan syarat prestasi yang sangat ketat. Di mana sekiranya anda tidak mencapai prestasi yang dikenakan, beberapa tekanan boleh dikenakan kepada anda untuk meletakkan jawatan. Ini adalah teknik yang digunakan oleh banyak majikan masa kini, yang mereka faham bagaimana bermain dengan akta buruh. Berarti walaupun anda harus ingat, syarikat-syarikat yang lama beroperasi, yang kembali beroperasi, memiliki tenaga sumber manusia atau HR yang faham bagaimana mencari lompong ataupun bagaimana mengendalikan pekerja ketika mereka ambil, mereka meraihkan anda, dan kemudian apabila mereka tidak menginginkan anda, mereka ada cara untuk mengeluarkan anda daripada syarikat dengan menggunakan apa yang disebut sebagai laporan prestasi. Jadi dalam stream malam ni, saya selaku orang tua, saya nak ingatlah anak-anak muda, kepada ibu bapa juga, supaya anda faham bahawa double R, apa tu kita sebut sebagai reputasi kita yang memohon pekerjaan, haruslah setanding penilaian kita dengan reputasi syarikat tempat kita bekerja. Syarikat-syarikat yang lebih rendah reputasinya akan bermain apa yang disebut sebagai easy game. Dia main easy game adalah dapatkan saja yang terbaik dulu dan kita labur. Kalau kita berjaya, kita berkembang. Kalau tak berjaya, kita tutup. Ini apa yang dipanggil sebagai pembinaan ataupun perancangan yang dipanggil sebagai jangka pendek, yang kebanyakan anak-anak muda melompat pergi dan akhirnya mereka berada dalam syarikat yang tidak berprestasi. Ada sebuah syarikat televisyen yang ditubuhkan sekitar tahun 2013 dan 2014. Berpengkalan di Puchong. Menawarkan gaji, Tuhan sajalah yang tahu. Ketika mereka memanggil saya tu untuk diwawancara di NU Central, dia bagi saya dinner, bukan lagi panggil untuk hadir interview. Pemilik syarikat dan juga ketua pegawai eksekutif dia menawarkan saya makan malam. Tapi saya tahu prestasinya, iaitu syarikat ini mengharapkan mereka mendapat bidaan ketika fiber optik 5G hendak dinaikkan, kerana mereka tahu ini adalah satu projek yang bernilai sekitar 6 ke 8 bilion. Untuk membolehkan mereka kompeten, dan saya tahu kata pemilik syarikat juga sedang melobi dari segi perspektif politik. Beliau mempunyai hubungan dengan beberapa pemimpin parti, dan kemudian beberapa pemimpin parti mempunyai hubungan dengan Perdana Menteri. Syarikat ini berharap dengan memiliki lesen televisyen satelit ataupun lesen televisyennya yang mampu dikembangkan kepada fiber optik, maka mereka membuka syarikat televisyen. Harapan mereka, 50 juta yang pertama mereka letakkan hanyalah melengkapkan syarat untuk mereka memohon menjadi salah satu syarikat yang boleh membida kontrak 8 bilion dalam teknologi 5G yang nak dilancarkan pada waktu itu. Jadi oleh kerana mereka tahu kontrak itu akan dipecah-pecahkan pada beberapa syarikat, mereka yakin kalaulah mereka memiliki profil sebagai sebuah televisyen satelit, mereka mungkin boleh mendapat salah satu daripada 10 atau 15 kontrak yang dipecah-pecahkan pada nilai 8 bilion ringgit. Maka mereka mengambil pekerja dengan tidak menghitung bidaan gaji. Waktu dia jumpa dengan saya itu dah nampak desperate lah. Di mana dia kata, you datang seorang dan boleh bawa 15 yang lain dengan kos tidak boleh melebihi sejumlah wang lah. Dia kata 70,000, 80,000 gaji untuk kaki tangan yang akan menyertai pasokan saya bagi membuka bilik operasi berita.
Apabila mereka menawarkan hal yang demikian, saya fikir kata hanya orang yang mempunyai agenda yang lain tidak akan memikir dengan terperinci agenda televisionnya. Dan saya tahu ketika itu telah tersebar berita di kalangan banyak pemain-pemain dalam industri peluang untuk mendapatkan jalur fiber optik yang dipanggil sebagai jalur 8, fiber optik yang nak dikembangkan di seluruh negara bagi membolehkan negara ini menjadi negara digital 5G. Dan apabila syarikat ini ditubuhkan kurang setahun dan mereka gagal, mereka tidak terpilih oleh Kementerian Kewangan sebagai antara syarikat yang mendapat bidaan kontrak 5G. Pekerjanya terus jadi sampah. Bos pun datang office, tak tahu dah apa yang berlaku. Dan akhirnya pekerja pun rasa bahawa mereka kehilangan majikan dengan tiba-tiba. Ini yang menjadi pengajaran kepada saya untuk saya share dengan ibu bapa yang kalau anak-anak bekerja, nasihatkanlah anak-anak anda bahawa ia bukan tentang 1,800 ke 2,200. Saudara bagi tahu 400 ni dah boleh cover duit kereta. Saudara tak boleh menasihat anak anda dengan mengatakan 400 tambah sikit dah boleh bayar bayaran rumah kalau beli rumah. Apabila anak anda memulakan pekerjaan, 10 tahun yang pertama adalah membina personality dalam pekerjaan, membina reputasi dan membina kebolehan diri dalam pekerjaan. Ada syarikat-syarikat yang boleh memberi peluang. Macam saya kata tadi, apabila saya menyertai Astro, walaupun gajinya bagus, tapi saya fikir kata pelaburan yang tidak salah adalah kerana saya berpeluang bekerja selama 3 tahun dengan kumpulan mereka yang datang dengan pengalaman antarabangsa. Terutama apabila saya berpindah ke jabatan penerbitan berita. Kru saya tak ada yang rakyat tempatan. Pada waktu itu saya kata cameraman saya adalah Ian Fleming daripada Ireland. Bos saya adalah seorang British Persistoza, orang yang menjadi superior saya bertaraf senior producer adalah seorang New Zealanders yang ada 20 tahun pengalaman. Jadi setiap kali saya berada dengan dia, apa yang saya lakukan adalah melihat kaedah pengurusan prestasi serta cara berfikir televisyen yang beroperasi di New Zealand, kemudian mencuri lagi pengetahuan daripada bos yang datang daripada United Kingdom, dan kemudian mendapat bagaimana membina frame dokumentari yang bagus daripada seorang juru kamera yang ada pengalaman yang lama bekerja dalam televisyen di Ireland. Dan saya fikir kata kemudiannya apabila saya menjadi penerbit dokumentari pada tahun 2006 hingga 2010, saya meraih 7 anugerah dokumentari, termasuklah 3 kali anugerah Festival Filem Malaysia, 2 bagi kategori sejarah dan 1 bagi kategori dokumentari terbaik. Dan saya menjadi seorang yang sangat spesifik dalam penerbitan dokumentari adalah kerana saya dipengaruhi persekitaran selama 3 tahun. Bekerja dengan sekumpulan orang yang telah memberikan saya banyak pendedahan bagaimana menghasilkan dokumentari yang baik. Dan saya mula menerima gaji yang besar sebagai seorang pembikin dokumentari setelah tahun 2005, berarti setelah 11 tahun. Saya masuk dalam industri media tahun 1994, barulah saya merasa gaji RM20,000 ke atas pada tahun 2005. Dengan dibayar kerana 11 tahun pengalaman, dan dedikasi saya adalah bukan kerana wang pada waktu itu. Dedikasi saya sebelum saya mula menyertai syarikat yang menerbitkan dokumentari penuh adalah bekerja untuk membina reputasi diri, mendedahkan diri di tempat yang paling banyak pengalaman boleh diperolehi, dan kemudian memastikan saya tahu apa yang boleh saya lakukan dan apa yang boleh saya tawarkan, apa yang menjadi reputasi saya, boleh saya tawarkan sejajar dengan syarikat yang saya telah tahu reputasinya. Jadi ini yang saya share pada malam ni untuk tuan-tuan yang muda menonton, untuk faham apa itu 10 tahun pertama dalam pekerjaan, apa itu 10 tahun kedua dalam pekerjaan. 10 tahun pertama dalam pekerjaan anda membina kredibiliti dan reputasi. 10 tahun kedua anda mesti berada dalam satu apa yang dipanggil sebagai berada dalam kumpulan yang membuat keputusan. 10 tahun pertama membina reputasi diri, pekerjaan, rekod, kecemerlangan, disiplin, nama baik, pencapaian. 10 tahun kedua mesti dah berada dalam satu jawatan yang anda berada dalam sebahagian membuat keputusan. Dan selepas 20 tahun anda adalah orang membuat keputusan. Menjadikan anda mula melihat kedudukan yang dipanggil sebagai pengurusan tertinggi. Dan pada tahun-tahun seterusnya adalah anda akhiri kerjaya anda dengan prestasi yang baik untuk memulakan sesuatu pula selepas umur pencen. Berarti bukan saja untuk pencen, tapi memulakan sesuatu yang baru selepas pencen. Kerana saya fikir kata
25 ke 35 adalah angka fasa 1, iaitu membina prestasi dan reputasi diri. 36 hingga 45 adalah berada dalam pembelajaran membuat keputusan yang kritikal. 45 hingga 55 anda adalah orang membuat keputusan dalam syarikat, dan 55 anda keluar dan anda boleh menjadi seorang pencen yang pencen yang mandiri, yang boleh mengendalikan semua benda. Supaya anda ada 55 hingga 65 tahun apa yang dipanggil sebagai ownership produk ataupun ownership business. Ini yang saya kongsi setelah melihat apa yang disebut sebagai perkembangan luar biasa dalam sektor perkilangan di Pulau Pinang. Dan mungkin saya rasa perkembangan ini juga berlaku di kawasan sektor industri yang lain, di mana banyak syarikat-syarikat yang satu adalah yang telah ditutup tapi dibeli semula oleh pemodal baru akibat COVID, atau syarikat-syarikat yang kembali memulakan perniagaan mereka dalam arena baru setelah mereka menutup syarikat-syarikat atau menjual syarikat-syarikat mereka yang tak lagi berprestasi. Dia ada banyak perbezaan bagi pekerjaan sekarang berbanding pekerjaan dulu. Sekurang-kurangnya saya bercakap tentang industri media cetak. Ketika saya berada dalam 94-96 dalam media cetak, kita bercakap akhbar utusan Malaysia dijual 300,000 kopi sehari, 300,000 naskah. Pada hari Minggu dia mencapai 600,000, malah ada kala dia boleh mencapai 700,000 naskah. Hari ini kita bercakap tentang akhbar harian hanya dijual 25,000 naskah. Akhbar mingguan dijual hanya pada 40,000 naskah. Saya berada dalam industri ketika berita seluruh negara ditonton oleh 6 juta penonton. 6 juta penonton ini direbut oleh stesen-stesen televisyen. Dengan TV3 pernah menguasai hingga 3.5 juta penonton. RTM menguasai sekitar 1.5 juta penonton. Dan NTV7 boleh menguasai sekitar 1.5 ke 2 juta penonton. Ada 6 juta penonton dalam pasaran berita. Tapi hari ini tuan-tuan, berita perdana pun, waktu perdana pukul 8 malam, nak dapat 2 juta penonton pun sangat sukar kerana keadaan telah pun berubah. Jadi salah satu perkara yang saya nak beritahu tentang keadaan yang telah berubah juga peranan ibu bapa terhadap anak-anak. Ibu bapa yang berada dalam generasi saya ni, rambut putih ni, tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan mungkin sedang graduate ataupun akan graduate ataupun berada dalam pasaran pekerjaan ataupun telah graduate tapi telah graduate dan telah bekerja dan telah graduate tapi belum bekerja. Sudah tentulah kita tak boleh memaksa anak kita melihat sektor pekerjaan sama seperti kita dulu, iaitu melihat berapa gaji, berapa insurans coverage, bonus ada ke tidak, semua benda yang bersifat RM-nya. Tapi akhirnya anak kita tak akan dapat melihat bagaimana mereka mengisi 10 tahun pertama untuk orang yang mempunyai meraih begitu banyak pengalaman. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia bekerja di satu tempat 2 tahun, pengalaman dia macam orang yang bekerja 5 tahun di tempat yang lain. Ada orang bekerja 3 tahun di satu tempat, tapi expose dia tu adalah sama seperti 10 tahun di tempat yang lain. Ketika saya bekerja, antara bekerja dengan mendapat expose, saya travel di lebih 20 buah negara, merakamkan dokumentari. Expose yang saya dapat hanyalah keberanian yang saya bentuk ketika saya menjadi wartawan. Tapi expose teknologi tuan-tuan, saya tak dapat di 20 negara yang saya pergi. Kerana saya membawa teknologi domestik dia. Tetapi saya mendapat expose domestik. Kerana saya 3 tahun, saya bekerja dengan pekerja-pekerja yang memang datang daripada saluran-saluran TV yang besar. Disiplin yang sangat ketat. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara ketika bos saya seorang New Zealand masuk dan dia buat call time 9 pagi. Maka saya bagi tahu kru 9 pagi untuk masuk call time. Dan oleh kerana kami membuat rakaman percubaan dan banyak benda gangguan studio berlaku, kerana itulah teknikalnya bila kita rehearsal run teknikal. Makanya pada pukul 6 petang masih lagi tak selesai. Tapi dia sangat terperanjat ketika dia berpatah balik ke studio, turun 6 petang semua orang dah balik. Jadi dia tanya pada saya, mana? Saya kata, ialah 9 pagi hingga 6 petang. Dan saya boleh tengok muka dia jadi merah padam. Seorang New Zealand yang berdarah Maori ini bukan putih sangat tuan-tuan, tapi nampak ketara mukanya merah padam kerana dia datang daripada industri di New Zealand yang berpegang kepada kita tidak akan meninggalkan tempat kerja selagi masalah tidak selesai. Tapi waktu itu dia terperanjat kerana di Malaysia, kita akan meninggalkan tempat kerja apabila waktu kerja telah sampai. Jadi timbullah konflik di mana saya banyak menasihatkan bos saya untuk tidak begitu membawa budaya New Zealand. Saya kata, be careful, bagi saya handle. Jangan bawa budaya New Zealand yang sangat-sangat taksub kepada deadline. Dan saya kata jangan bawa budaya Jepun kerana tak semua orang boleh menerimanya. Tapi yang saya bagi tahu, bos yang
bekerja sebulan kemudian menyerahkan tendernya sebulan, tak ambil gaji dan terus balik kerana dia tak boleh menerima hakikat dia bekerja di Malaysia. Dia ada dalam sebulan dia datang tu tuan-tuan, banyaklah pengalaman yang dia alami, seperti kenapa orang perlu berhenti merokok ketika stres. Maksudnya dalam budaya kita, stres kita break isap rokok. Dalam budaya orang putih yang sangat disiplin bekerja, ketika keadaan stres, fokus kita adalah kepada masalah kerja, bukan menenangkan diri. Jadi dia tanya dengan saya lagi, apakah kita berada dalam kelab malam, dia kata, di mana orang minum bir semakin tambah bir kerana stres dan saya tak faham. Saya kata kat dia, be careful Ferry. Saya kata be patient, let me handle. Saya terpaksalah menjadi orang tengah untuk handle pasukan yang dia tak faham kenapa ketika studio menjadi tegang, audionya tak bagus, buzzingnya begitu kuat, synchro kameranya tak berjalan dengan baik, orang keluar pergi isap rokok. Jadi dia kata, bagaimana kita tangani masalah, di tengah kemuncak masalah, orang sedang mengambil langkah untuk release tension. Jadi banyaklah clash yang akhirnya dia beritahu kepada saya, dia nak tender. Saya kata jangan, Perry, because you masih diperlukan di sini. Pengalaman yang sangat, saya memang anggap dia seorang yang sangat luar biasa. Dan selepas itu saya bekerja dengan banyak bos-bos yang foreign, yang datang daripada luar negara. Termasuk saya berkursus dengan CNN di bawah Tim Montier dan juga saya tak ingat seorang lagi tu apa nama dia, Tim Montier, dan juga seorang lagi wartawan yang saya anggap pernah melibur, hanya seorang wartawan CNN yang boleh mewawancara Presiden Korea Utara Kim Jong Nam pada waktu tu. Dia lebih bagus. Tapi akhirnya itulah tuan-tuan, sebulan dia serah, dia kena tender sebulan. Jadi gaji dia sebulan dia tak ambil, dia tebus dia punya tender sebulan. Angkat beg terus balik ke New Zealand. Dan saya juga mengalami masalah untuk mengendalikan bos-bos yang datang daripada United Kingdom. Kerana mereka biasanya mengatur 8 jam bekerja. Berarti 9 hingga 11, bila dia datang pada saya, dia kata, Zainal, apa yang kita akan buat 9 hingga 11? Saya tak tahu, rupanya 9 hingga 11 saya kena bagi tahu. This is studio racer. Studio racer, producer akan jaga teknikal. Siapa yang akan jaga host? Berarti 9-11 host juga akan bekerja, iaitu melatih segala benda sebab kita nak try dalam 3 bulan sebelum on air. Barulah saya faham tuan-tuan, mereka menyediakan map bekerja detail untuk setiap orang. Jadi kalau ada 16 orang dalam studio, saya kena menyediakan pattern bekerja 9-11, apa yang perlu dibuat, 11 hingga 1 tengah, okey, berhenti makan, break 1 masuk pukul 2, 2 hingga 4, siapa buat 4 hingga 6. Dan tentulah dia mustahil tuan-tuan, kerana kita tidak pernah membuat audit masa per hour ataupun per frame. Yang per frame tu dikira 2 hours, tolak 1 jam makan tengah hari. Jadi kita ada 4 session yang saya kena bedah 16 orang dalam bilik studio, apa yang akan mereka lakukan. Dan ini tak mungkin berlaku dah tuan-tuan. Saya fikir kata generasi yang bekerja dengan disiplin yang tinggi, dengan generasi yang mula melihat bahawa mereka harus bekerja dengan persitaran kerja yang harmoni. Kerana saya fikir kata ramai orang sekarang mula berharap mereka akan boleh bekerja dengan fantasi-fantasi indah tentang mendapat pejabat yang dekorasinya seperti rumah, pejabat Google. Anak-anak muda sekarang kan selalu dipengaruhi, tengok Google, pejabat dia macam mana. Atau mereka yang berasa bahawa mestilah macam Bill Gates punya company apa? Microsoft. Bila kita tak perform, kita diberi rehat dengan menyertai pasukan sukan. Kan Microsoft, kata Bill Gates. Seorang yang pernah berada dalam prestasi yang tinggi, apabila prestasinya merosot, mesti ada sesuatu yang perlu kita bantu. Jadi Bill Gates, dia menubuhkan apa yang dipanggil sebagai quarter T. Kan bangunan dia tu quarter T. Salah satu tu adalah padang sukan. Di mana orang, kata Bill Gates, seseorang yang pernah mencapai puncak yang tinggi dalam kreativiti, apabila prestasinya merosot, kita harus membantu. Jadi Gates ni dulu, dia hantar orang ni pergi ke unit sukan. Sama ada dia menjadi pengurus pasukan American football, atau sama ada dia menjadi waterboy, apa saja. Hinggalah dirinya pulih daripada tekanan dipanggil sebagai mental block dan dia kembali balik. Kerana Gates tak akan buang orang. Cara Bill Gates adalah seorang yang hebat yang pernah kita ambil, pasti mengalami sesuatu apabila kehebatan kreativitinya bergoncang. Jadi ramai orang berhati, tapi mereka harus ingat, Google memberikan semua ruang ini selepas Google telah mencapai pencapaian luar biasa. Microsoft menyediakan apa yang disebut sebagai gate, sebagai mental block treatment adalah selepas 20 atau 25 tahun syarikat itu dibangunkan dan menjadi sebuah syarikat multi-billion nilai dia. Jadi ini antara benda-benda yang
yang selalu saya cuba bayangkan kepada generasi muda, bahawa menyertai sektor pekerjaan bukanlah memenuhi mimpi masa muda. Dia adalah tentang cabaran, tentang waktu kerja, tentang mendisiplinkan diri. Ketika anda hadir pada tahun pertama, anda telah pun meletakkan jadual. Tahun kedua anda apa? Tahun ketiga anda apa? Saya menjadi obses adalah kerana ketika saya menyertai media, pada tahun yang kelima saya berfikir saya sudah ingin menjadi seorang pengurus, tapi saya terlewat sedikit. Berarti hanya pada tahun 2001 saya menjadi pengurus, iaitu lebih kurang dalam 7 tahun. Terlewat 2 tahun daripada jadual. Tapi saya fikir dengan meletakkan fokus-fokus yang jelas, kita boleh mengintegritikan diri kita. Itu yang saya share kepada golongan muda, kepada ibu bapa yang banyak menonton, sebab orang muda tak menonton live saya. Tapi ibu bapa, bagaimana anda perlu berperanan, mendedikasikan anak anda untuk melihat pekerjaan bukanlah semuanya tentang gaji. Bukanlah tentang membayangkan syarikat yang menawarkan kerja lebih baik. Jumlah lebihan imbuhan itu cukup untuk bayar kereta sebulan. Kita tak boleh nak sentiasa convert anak kita dengan pandangan material. Tapi kalau sebuah syarikat itu menyediakan satu benda yang dia boleh berkembang sendiri, dia panggil grow together. Berarti pekerja berkembang, syarikat berkembang. Pekerja berkembang, syarikat berkembang, dan syarikat berkembang, pekerja juga berkembang. Daripada kita masuk kepada syarikat yang memasuki pasaran dengan trokat. Trokat ni berarti dia buat apa sajalah untuk melihat apa nasibnya. Berarti kita telah meletakkan nasib kita sebuah syarikat yang tidak mempunyai perancangan jangka panjang. Dan apabila syarikat itu menawarkan sesuatu yang tak masuk akal, berarti dia adalah sebuah syarikat yang tak ada akal. Berarti kalau syarikat itu menawarkan gaji yang tak masuk akal, confirmlah pada asasnya gaji yang dia tawar pun telah menggambarkan syarikat tersebut tidak mempunyai reputasi dari segi membuat penilaian kewangan dan juga menawar dan membina keyakinan pekerja untuk menyertainya. Sebuah syarikat yang hebat, kalau dia masuk pasaran dalam tahun yang pertama, dia tidak akan mencari pekerja terbaik untuk menyertainya. Dia akan membuktikan pada tahun yang pertama dia adalah syarikat yang terbaik untuk disertai oleh orang yang terbaik. Berarti selepas 2-3 tahun, barulah syarikat ini akan menerima resume-resume yang hebat. Dia tak akan bermula dengan orang-orang yang hebat, tetapi akhirnya syarikat tidak mempunyai arah tuju. Macam saya bagi tahu, kata sebuah syarikat berpekalan di Puchong yang telah menarik begitu ramai orang meninggalkan sektor pekerjaan kerana dia menggandakan gaji ketika dia mengimpikan. Waktu dia jumpa saya dah tahu dah. Bualnya saya dah tahu bahawa mereka sebenarnya tidak mahu menubuhkan televisyen. Mereka melihat 8 bilion tender yang akan ditawarkan oleh kerajaan untuk membina rangkaian fiber optik. Tapi kalau mereka nak memohon dengan sebagai syarikat yang kosong, yang tidak ada pengalaman dan tidak ada profil dalam teknologi, mereka akan kurang potensi untuk memenangi bidaan. Maka mereka membuka syarikat televisyen. Menjadikan dengan lesen televisyen, mereka akan digambarkan sebagai syarikat yang mempunyai teknologi dan teknikal tinggi. Dan mereka menandatangani dengan prinsipal. Berarti kita tahu kalau prinsipal itu masuk dengan teknologi yang kita faham bahawa ini prinsipal ni masuk hanya menjadi sleeping partner, berarti mereka hanya menandatangani perjanjian dengan prinsipal untuk mengabui mata kerajaan dengan mengatakan bahawa mereka adalah mempunyai syarikat mempunyai prinsipal daripada barat ataupun syarikat-syarikat mempunyai prinsipal dengan syarikat-syarikat berteknologi tinggi tapi berpengkalan di luar negara. Jadi lepas tahun, tuan-tuan, kawan-kawan saya yang pergi dengan 3 bulan tukar BMW, 3 bulan beli sport rim harganya separuh pada harga kereta. Akhirnya bertanya kat mana nak jual sport rim dan dekat mana boleh tolak kereta sambung bayar. Berarti nak tolak ke bank, kereta yang mereka beli 130,000, 140,000, watch akan nak tolak balik ke used car, tertunggak lagi hutang bank. Jadi itulah bermula. Mereka pergi kepada syarikat-syarikat yang mengendalikan perniagaan black market sambung bayar kerana tertipu ketika gairah pada usia 30-an, kerana mereka melihat kawan-kawan lain pada usia 30-an telah menaiki BMW, ada rumah sendiri. Jadi shortcut nak potong adalah menyertai syarikat yang shortcut juga, membina syarikatnya hanya kerana mereka mengejar kontrak yang lebih besar. Kepada generasi muda, suka saya ingatkan kata semakin mudah dan semakin senang pekerjaan yang anda lalui, berarti anda bekerja pada dalam syarikat yang tidak berkembang. Syarikat yang menawarkan kepada anda ramai. Saya ada seorang kenalan. Saya tak minum kopi dan saya rasa saya jumpa dia dalam satu forum kot. Kerana forum tu membosankan, saya keluar. Dia dengan megahnya menceritakan tentang bagaimana anaknya bekerja daripada 10 pagi, pukul 5 dah boleh balik. Dan dia bercerita macam mana bagusnya anaknya bekerja, dia kata. Hingga meeting pun buat online je. 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Kerana sekarang dah zaman teknologi, kata dia.
Tapi saya rasa mungkin kalau saya jumpa dia dalam satu forum yang lain, ceritanya dah bertukar. Kerana syarikat yang berorientasikan segalanya mudah adalah syarikat yang tidak mempunyai misi. Misi yang besar selalunya meletakkan syarikat dalam keadaan sangat-sangat memerlukan troubleshooter. Sebab itulah kalau saudara nak pergi ke mana-mana, perkara yang pertama yang saudara perlu ada adalah troubleshooter. Saudara ada pengalaman yang cukup, kepimpinan yang cukup, kau boleh pantasan untuk membuat keputusan dan kau boleh pantasan mencari penyelesaian kerana saudara orang dah masak dengan pengalaman. Maka saudara akan melepasi fasa 35 sebagai apa yang saya kata, sebagai orang yang membuat keputusan. Berarti 35, kerana 25 hingga 35, 10 tahun saudara bekerja. Saudara terdedah kepada proses menimba pengalaman. Dah tahu dah di mana masalah dalam industri ini. Jadi saudara memohon jawatan pengurus. Dalam keadaan datang apa juga bentuk masalah pun, saudara adalah orang yang pertama akan bercakap dalam mesyuarat. Bukan dengan mengemukakan masalah, tetapi siap dengan solusinya, siap dengan plan pelancanaannya. Berarti saudara boleh mengenal pasti masalah, saudara menyediakan cara penyelesaian. Yang ketiga, saudara mampu melaksanakannya. Dan saudara akan melalui usia 35 hingga 45 tahun sebagai kumpulan pengurus. Kemudian barulah saudara masuk ke kumpulan yang merancang perniagaan, iaitu pada usia 45 hingga 55. Berarti yang 35-45, saudara menyelesaikan masalah yang disediakan oleh orang 45 hingga 55, iaitu orang yang membuat plan perniagaan, perancangan macam-macam. Bila nak berjaya rancangan, dia timpa masalah. Saudara yang berada dalam 35 dan 45 yang menyelesaikannya. Bila saudara dah berada dalam 3-45, saudara akan naik ke usia 45-55 dengan menjadi kumpulan yang membuat plan perniagaan, dengan memahami masalah yang ada kerana saudara telah melalui sebagai kumpulan pengurus yang tahu cara menyelesaikannya. Saudara nak pergi ke pengurus pula, saudara dah tahu groundwork, di mana masalah itu perlu dilaksanakan. Plan penyelesaian masalah perlu dilaksanakan. Jadi dah 30 tahun yang penting dalam kerjaya setiap orang yang ingin berjaya dalam pekerjaannya. Dan gaji akan datang sendiri. Sebab itu saya kata, selepas reputation dan juga responsible, reputation dan responsible, saya rasa rate akan datang sendirilah. Saudara dah boleh bercakap tentang range gaji saya adalah ini dan ini, ataupun saudara beritahu rate saudara. Kalau saudara adalah seorang freelancer, saudara beritahu rate saudara adalah 10 hari bekerja, rate saudara untuk membuat satu suntingan, rate saudara untuk membuat satu penyelesaian. Saya fikir ramai anak muda mungkin tak melihat perkara ini kerana mereka memikirkan pada tahun pertama mereka bekerja, apakah mereka boleh mendapat gaji yang cukup untuk membuat pinjaman kereta. Bolehkah mereka dapat gaji yang ada slipnya cukup untuk membeli rumah. Bolehkah mereka mendapat gaji yang slipnya cukup untuk membuat pinjaman bank, slipnya lepas untuk memiliki kad kredit. Dan kalau anda salah menasihati anak anda salah membentuk dengan menganggap bahawa kerjaya is a money money travelers. Tapi kerjaya sebenarnya adalah tentang reputasi, tentang apa yang kita ingin lalui pada usia sampai 55 pun tuan-tuan. Bila saudara pencen, saudara masih lagi menganggap saudara kompeten untuk memulakan lagi kerjaya baru yang dianggap sebagai kerjaya orang yang pencen dalam dunia profesional, tapi dia masuk dalam dunia personal yang baru. Itulah saya kata dah hampir sejam. Ada soalan, Ham? Ramai orang tanya soalan. Kita ada berapa ratus orang, Ham? Tak sampai 1000 ni. 775, sekitar 800 orang. Ali Osman, apa pandangan Haji? Ada kemungkinan tak berlaku sekali lagi pergabungan industri kewangan memandang ada kemungkinan ekonomi kewangan akan merudum ekoran perfect storm? Saya tak fikir bank akan bercantum. Kerana kita dah buat pencantuman dari 25 kepada 8 bank. Saya fikir kata kemapanan isu sekarang adalah bukan tentang seperti 98 di mana kita terpaksa gabungkan 25 bank menjadi 8. Isu sekarang bukanlah aliran modal ataupun ketahanan sektor perbankan. Isu sekarang adalah isu yang lebih besar, iaitu keseluruhan negara. Bolehkah kita, dulu isunya hanya isu kewangan kerana 98 dipanggil sebagai krisis kewangan Asia Tenggara. Krisis kewangan Asia yang hanya membabitkan kejatuhan mata wang Korea, kejatuhan mata wang Thailand, Malaysia dan juga kejatuhan mata wang Indonesia. 4 negara yang terdedah dengan teruk, menyebabkan berlaku rusuhan apa semua. Kerana isu adalah krisis mata wang yang tak melanda global. Tapi apa yang kita alami sekarang adalah dipanggil sebagai kemelesetan ekonomi dunia. Recession yang akan datang dengan perfect storm kerana recession akan bergabung dengan isu krisis tenaga yang menjadi penjana utama, iaitu bekalan tenaga menjadi penjana utama pada industri, dan dunia juga akan berdepan dengan apa yang dipanggil climate change di mana dijangka sepanjang tahun tak lagi berulang pada setiap 3 hingga 7 tahun El Nino dan La Nina. Jadi saya fikir kata pergabungan bank tidak akan berlaku. Apa yang berlaku adalah
pada tahun depan adalah cost cutting. Sama ada kita tengok belanjawan yang ada sekarang, kita akan lalu belanjawan surplus. Mungkin kita akan lalu belanjawan surplus yang membolehkan negara meningkatkan kadar hutang, kerana kita masih lagi mempunyai hutang 61% dalam jumlah sekitar 1 trilion ringgit. Kemungkinan untuk terus memastikan kita mapan, bagi membolehkan keadaan kita okey, saya fikir kata negara mungkin meningkat hutangnya pada yang dibenarkan oleh perlembagaan, iaitu 65%. Dan kemudian kita menjana sektor yang dijangka mempunyai prestasi yang sangat tinggi. Saya fikir kata walaupun tahun depan adalah perfect storm, tapi dia adalah tahun yang bagus, di mana perlahan-lahan sektor pelancongan akan berkembang dengan baik. Dia akan memulangkan sedikit, walaupun tak mungkinlah kita mencapai 110 bilion setahun seperti mana 2018 dan 2019 sebelum COVID, di mana sektor pelancongan menyumbang 100 ke 100 bilion setahun dengan kedatangan 26 juta pelancong asing ke negara kita setiap tahun. Tapi saya fikir potensinya akan ada pada tahun depan, yang tidaklah menjadikan perfect storm. Di setengah-setengah tempat, mereka menggunakan perkataan kiamat dengan menggambarkan tahun depan sebagai tahun yang menakutkan. Tapi saya fikir kata membaca headline berita, ingatlah saudara, tuan-tuan yang baca headline berita, termasuk tuan-tuan baca saya juga. Headline berita ni kadang-kadang saudara harus baca persona to make people read. Dia mesti ada persona title untuk membuat orang baca. Persona editorial untuk memenuhi apa yang dipanggil sebagai konsensus pembacanya. Kalau saudara baca, saya tak mau buat yang lokal nanti macam saya bantah kawan-kawan saya. Tapi kalau saudara baca Kompas, dia lebih kepada apa dipanggil sebagai bacaan elite urban Jakarta, elite urban Indonesian. Kalau saudara baca Kompas, saudara baca Detikcom, dia lebih kepada middle class di Indonesia. Kalau saudara baca CNBC, dia lebih populis. CNBC Indonesia, dia lebih populis. Tajuk-tajuknya menggunakan perkataan kiamat, meroket, mencanak, menjunam, meruntuh. Jadi ada setengah tajuk yang saudara baca, saudara harus faham sumber beritanya datang daripada mana. Macam saya beritahu kepada saudara lah, kaedah membaca, kalau saudara membaca sumber berita yang datang daripada pro-Amerika tentang Rusia, tentulah digambarkan segala Rusia dengan perkataan-perkataan yang sangat overdose, tindakan kejam, penjajahan, pencorobohan. Kalau saudara dah baca daripada Anadolu, agensi berita Turki yang sangat berparuh, saudara baca Nikkei daripada Jepun, walaupun Nikkei adalah pro-Amerika, Jepun adalah pro-Amerika, tapi Nikkei adalah sebuah institusi berita bahasa Inggeris yang bebas. Kalau saudara baca South China Morning Post, juga lebih bebas. Berarti bagi tuan-tuan yang selalu mengalami persona tajuk, berhati-hati kerana mengutip maklumat janganlah dipengaruhi oleh tajuk. Ini saya lantih saudara juga, walaupun kalau saya salah seorang yang menggunakan persona opitoria, tapi saya juga melatih saudara untuk matang. Tak ada masalah kerana saya juga adalah seorang pembaca dan saya mahu saudara menjadi pembaca yang mahir. Tentang pergabungan, saya balik pada tentang pergabungan bank tak akan berlaku. Tentang apa yang dipanggil sebagai menambah cetak duit ringgit juga tak akan berlaku. Apa yang saya fikir kata relevan yang kita lakukan sekarang adalah mengekalkan kompeten. Itu yang kita nak adalah mengekalkan kompeten ringgit. Tapi bagaimana ringgit akan terus kompeten ketika Amerika dijangka akan menaikkan lagi 0.25 lagi. Berarti Amerika akan melalui kenaikan kali yang keempat. Kita dah naik kali yang ketiga, Amerika dah 4. Amerika akan lalu 7 kali katanya. 7 kenaikan kali dengan 0.25%. Berarti Amerika akan mencapai 1.75% OPR. Hingga Disember. Berarti hampir setiap bulan yang terakhir ini, Amerika akan menaikkan lagi 0.25% bagi mengukuhkan dolar. Kerana mereka menggunakan teknik rejim mengukuhkan dolar bagi menyelamatkan inflasi. Malaysia pula, kalau saudara melihat secara ekonomi konvensional, kita akan mempertikaikan pada kerajaan. Kenapa setiap kali kita naik OPR, dolar ringgit kita tak mencapai tahap yang kuat? Kerana inilah, minggu lepas adalah ringgit yang paling melemah dalam tempoh 24 tahun. Iaitu daripada sejak ringgit jatuh pada 4.8 berbanding dolar 4.8 ringgit berbanding 1 dolar Amerika pada tahun 1968 sebelum ditambah 3.8. Minggu lepas ringgit jatuh pada 4.48, RM4.50. Dianggap sebagai yang terlemah dalam tempoh 24 tahun. Tapi kadang-kadang tak boleh dibaca hanya dengan satu baris saja dengan melihat kepada ringgit. Kerana kita tahu bahawa dolar Amerika hari juga mengalami masalah kerana Amerika sentiasa menaikkan OPR-nya dan Amerika akan pergi pada tahap maksimum kenaikan OPR bagi mengukuhkan kedudukan dolar untuk menyelamatkan Amerika sendiri daripada mengalami inflasi 2 digit. Kalaulah Amerika melepasi inflasi 2 digit,
berarti dia akan menjadi tempoh yang terburuk dan Amerika mungkin balik kepada the Great Depression, iaitu 1929-1939. Kerana apa yang dialami oleh Amerika pada 8.5% pun adalah yang terburuk sejak 1982. Sekarang Amerika telah mencapai 9.5%. Berarti Amerika sedang berada dalam simpang untuk memasuki kadar inflasi 2 digit. Jadi ada banyak orang yang hidup, dan dengan kadang saya bagi tahu pada saudara, oleh kerana saya sebut juga tentang kita orang tua ni membaca, tak boleh lagi membaca dengan melihat apakah ringgit itu kukuh menggambarkan segala-galanya. Kerana tak mungkinlah kalau kita nak banding ringgit dengan US dollar, kerana US akan meningkat hingga 1.7 mata OPR. Dolar ringgit baru saja 0.75. Berarti kalaulah terus nak dinaikkan ringgit dan kita hanya mengambil pada langkah konservatif untuk mengukurkan ringgit dengan dolar, berarti akhirnya bagi mereka yang telah pun meminjam kepada bank, dan kalau kita naik 1.75, kalau saudara loan bank rumah saudara 2.5%, tuan-tuan, saudara akan membayar kadar bunganya meningkat hampir 50% tambahan. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan loan RM300,000, bagi mereka yang loan 30 hingga 35 tahun loan rumah, saudara loan RM300,000, saudara akan membayar balik kepada bank RM700,000 dengan OPR yang ada sekarang. Kalau OPR terus meningkat, tuan-tuan, bila anak muda nak beli rumah, kalau dia loan RM300,000, dia akan bayar kepada bank RM800,000. Kalau mereka loan rumah RM400,000, mereka akan bayar bank balik kepada bank RM1 juta. Dia ada beberapa benda yang harus kita lihat dalam perkembangan sekarang, kerana ini adalah ekonomi moden yang pertama kali dicabar oleh recession yang sangat teruk pasca COVID. Kemudian kita diserang pula dengan krisis geopolitik perang, kita diserang pula dengan krisis sumber bekalan tenaga, harga minyak, gas dan juga diesel, arang batu, semua sumber-sumber gas up and down hari-hari hingga menjadikan dunia tidak menentu. Dan dunia sedang menuju kematangan baru daripada globalisasi kepada apa yang disebut sebagai lokalisasi. Ramai orang kembali mula kepada localization, berarti balik kepada pembinaan ekonomi negara bangsa seperti mana saya cerita pada 2 hari lepas. Banyak negara cuba menjadi negara mandiri kerana mereka menyedari Amerika sebagai contohnya mengeluarkan geran baru bernilai 250 bilion USA ataupun 1.1 trilion ringgit Malaysia untuk memberi geran dia, untuk memberikan syarikat-syarikat Amerika yang ada kemampuan teknologi membina industri semikonduktor mereka sendiri. Dulu Amerika daripada tahun 80-an, semikonduktor dianggap industri eceran, dilemparnya datang ke Malaysia. Jepun melemparnya datang ke Malaysia. Bila kos buruh di Malaysia tinggi, mereka lemparnya pergi ke Taiwan, pergi ke Vietnam. Tapi hari ini China telah menjadi negara semikonduktor yang besar kerana China boleh menawarkan buruh yang lebih rendah. Dan China menjadi sebuah negara berkembang di mana bandar-bandar yang baru dibuka selepas China melancarkan apa yang dipanggil sebagai liberalisasi ekonomi 1997. Jadi apabila Amerika mengalihkan pasarannya kepada pembelian chip yang paling murah datang daripada China. Dan hari ini mereka sedar, apabila mereka kemungkinan akan menghadapi ketegangan dengan China, mereka bimbang seperti mana apa yang sedang berlaku kepada negara-negara Eropah yang bergantung gas dan juga bekalan tenaga daripada Rusia. Oleh kerana Amerika tak mahu nasibnya sama seperti Jerman, Perancis, Sweden, Belanda dan juga Slovakia yang hari ini lumpuh kerana kerana Rusia memberhentikan 100% Nord Stream 1 bekalan gas dia. Maka Amerika melancarkan pelan baru dalam tempoh 10 tahun dan jahatnya pelan ni, syarikat yang ingin mendapatkan geran 250 bilion USD ni atau 1.1 trilion lebih ringgit Malaysia ni tidak boleh mempunyai sebarang urusan walaupun dalam 1 sen dengan mana-mana syarikat semikonduktor China yang menjadikan China mengadang. Di mana China mengatakan dasar yang dilancarkan oleh Amerika menggambarkan Amerika telah kembali kepada era perang dingin sebagai bapa kepada perekonomian dunia yang selalu melancarkan ekonomi gaya bebas ni, pasaran bebas Amerika ni. Amerika kini menjadi negara yang paling teruk, yang lebih komunis daripada komunis China. Ketika China menjadi liberalisasi, iaitu meliberalkan ekonominya, walaupun politiknya komunis, Amerika cuba mengkomuniskan ekonominya dengan menjadikan sebagai ekonomi domestik. Jadi banyak benda yang sedang berubah yang saya bagi tahu kata pidato-pidato Jokowi mengenai bagaimana Indonesia ingin menjadi negara mandiri, di mana Indonesia sekarang menahan keluar nikel, iaitu bahan galiannya, bauksit bahan galiannya tak lagi diekspor sebagai bahan mentah. Kerana Indonesia ingin mendapatkan lebih keuntungan. Kalau dia kata dia dah menghasilkan nikel, dia mampu dengan teknologi yang ada. Indonesia mampu menghasilkan kilang nikel untuk produk siap. Dan produk siap akan lebih menguntungkan. Satu, dia menyediakan peluang pekerjaan pada buruh kasar dalam penggalian nikel. Kemudian nikel diindustrikan, dia menyediakan peluang pekerjaan lebih ramai pada rakyat Indonesia dalam sektor yang lebih profesional kerana industri nikel, dan dia boleh mengeksport nikel dengan dengan harga yang lebih tinggi kerana dia menguasai industri huluan iaitu gali. Industri hiliran iaitu menghasilkan produk nikel sesuai dengan produk komersial.
Jadi apabila Indonesia mahu melakukannya, negara-negara yang mendapat keuntungan dengan membeli nikel murah daripada Indonesia dan kemudian menjualnya kepada dunia dengan harga yang mahal apabila nikel siap diproses. Nak saman Indonesia di World Trade Organization. Yang Presiden Jokowi kata saman. Kita akan berperang hinggalah ketitisan darah yang terakhir. Kalau kita kalah, kita kalah. Kalau kita menang, katanya Indonesia akan menjadi sebuah negara yang tidak akan lagi membiarkan dirinya mengeluarkan bahan mentah dan kemudian bahan mentahnya diraih keuntungan oleh orang lain. Ini antara benda-benda yang sedang berkembang dalam apa yang disebut kata pada saya lah, gaya fikir lama tak mungkin lagi relevan. Dunia sedang melalui persimpangan baru di mana Amerika yang dulunya sangat free market, yang membawa istilah land of liberty, free trade market, hari ini telah menjadi sebuah negara yang lebih kuno daripada China sebelum 1967. Tapi apa boleh buat, tuan-tuan? Kerana semua orang belajar daripada kesilapan globalisasi. Apabila ekonomi diglobalkan, tetapi manusia tak boleh membuang sikap apa yang dipanggil sebagai perang. Akhirnya globalisasi terjejas teruk setiap kali berlaku peperangan yang membentuk blok-blok ketenteraan. Itu yang saya share. Kita dah sejam 10 minit. Saya rasa saya dah jawab dah soalan.